إلى هدر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا والأجمعين شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikekalkan pada kita dengan nikmat iman dan Islam, dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kita kehidupan di dunia ini untuk kita mengumpul sebagai banyak kebajikan, amal kebajikan sebagai bekalan untuk kita bawa bertemu Allah kelak. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai amal-amal yang soleh, insya-Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah Allah ini untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah dikala kita sedang menghadapi COVID-19 ni. Makin lama makin naik ni, tapi insya-Allah kita doalah, kita jaga Allah, insya-Allah Allah jaga kita. Kita doa mudah-mudahan kita terhindar lah. Ni itulah dia, saya doalah untuk ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik yang saya kasihi. Kita teruskan dengan 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis yang ketiga. Hari ini hari ketiga lah, yang bertajuk ilmu mengangkat martabat manusia. Ilmu mengangkat martabat manusia. Baik, hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akramu indallah. Qala akramuhum indallahi atqahum. Qalu laisa an hadha nas'aluka. Qala wa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Qalu laisa an hadha nas'aluka. Qala faman ma'adinil arabi tas'aluni. Qalu na'am. Qala fakhiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu.
Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka berkata lagi, bukan ini yang maksud pertanyaan kami. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, kalau begitu, mungkin yang kamu maksudkan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana apa? Kerana Nabi Yusuf itu anak kepada Nabiullah, Nabi Allah, Nabi Allah, Nabi Allah, anak-anak. Okay. Kerana baginda adalah Nabi, seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kekasih Allah. Kemudian mereka berkata lagi, bukan itu yang kami maksudkan. Maka Rasulullah terus tanya, Rasul bertanya, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada kalangan bangsa Arab? Lalu mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, orang yang baik pada zaman jahiliah dahulu, itulah juga orang yang baik pada zaman Islam ini, apabila mereka alim dalam urusan agama. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Cerita hadis ni kan, tengok hadis ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata apa? Satu hari kan, Rasulullah ditanya dengan satu soalan. Dia tanya Rasulullah kan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Tengok jawapan-jawapan Rasul bagi hadis ni, tengok jawapan Rasul bagi. Rasul kata, tanya, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Kan? Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, simple je Rasulullah jawab, orang yang paling bertakwa. Kan? Kalau kita mesti jawab kan, siapa orang paling tu? Orang paling bertakwa lah. Tengok Rasulullah jawab. Bila Rasulullah jawab orang paling bertakwa, kemudian yang tanya tu kan, dia tanya lagi, dia kata bukan itu maksud saya, bukan tu yang dimaksudkan kan. Oh, okey. Kalau macam tu Rasulullah kata, Nabi Yusuf lah orang paling mulia di sisi Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf tu anak pada Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi kan. Lepas tu anak pada Khalilullah kan. Tanya tu kan. Dia jawab, Rasul jawab dah situ. Punya sabar Rasulullah, dah cerita Rasulullah ni sabar. Tanya lagi. Dia cakap tak puas hati ke, tanya, ya Rasulullah, bukan itu maksud dia. Jadi Rasulullah pun jawab lah, oh kalau macam tu kan, kata, apakah kamu tanya tentang tokoh-tokoh Arab, kalangan Arab kan, orang Arab kan. Lepas tu bukanlah Rasulullah tak tahu sebenarnya. Kalau kita baca hadis ni, saya baca kan, dan cerita je Rasulullah sebenarnya bukan tak tahu apa maksud orang tu tanya kan. Rasulullah bukan tak tahu, Rasulullah tahu, tapi Rasulullah nak ajar kita kan. Nak bila Rasulullah kata kita habiskan dulu cerita dia. Lepas tu kemudian lalu dia tanya, ya betul lah tu, nak tahu siapa yang antara tokoh-tokoh Arab ni yang paling mulia kan. Jadi Rasulullah jawab lah. Lalu baginda bersabda, orang yang baik pada zaman jahiliah dulu, itulah orang yang baik pada zaman Islam ini, apabila mereka alim dalam urusan agama. Tengok hadis ni, maknanya apa kan? Pertama kita tengok keseluruhan hadis ni, macam mana Rasulullah kan layan pertanyaan kan, layan, mulakan dengan tu, kita kena macam tu.
kan? Jangan marah. Ni kadang-kadang kan kita marah, orang tanya marah. Ada kan ni orang macam tu kan, tak boleh tanya langsung, marah dia tanya sikit marah. Jangan marah, jawab baik-baik. Lepas tu tanya lagi kan, banyak kali dia tanya 3 kali kan? Kita kadang-kadang orang tanya sekali pun kita dah geram kan. Banyak pula tanya, banyak cakadak kan. Tapi ada seorang kata tak apa, so ajar. Maknanya ada jawapan-jawapan, setiap ada jawapan dia ni yang di peringkat. Baru nanti kita tengok kenapa Rasulullah jawab orang bertakwa, kenapa Rasulullah jawab Nabi Yusuf, dan kenapa Rasulullah jawab dengan orang yang berilmu, orang jahiliah tapi dia berilmu pada zaman tu, dia ilmu. Daripada bila daripada zaman Islam dia ilmu, ada ilmu kan. Nampak? Pertama kita tengok okay. Isu dia kat sini, persoalan dia adalah ilmu tu yang mengangkat martabat manusia. Kerana jawapan-jawapan yang Rasulullah bagi tu semua ada kaitan dengan ilmu, dengan orang-orang berilmu. Baik, pertama Rasulullah jawab apa tadi? Orang yang paling mulia insya-Allah adalah orang yang bertakwa. Okey. Kita tengok umumnya takwa ni apa? Kita baca surah Al-Baqarah. Kita ambil senang lah, yang senang, yang tuan-tuan boleh faham senang. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kan. Jadi orang bertakwa tu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang paling asas. Ini orang bertakwa itu adalah orang yang allazina yu'minuna bil ghaib. Pertama, percaya pada perkara yang ghaib. Sebab tu dalam ayat Al-Quran ada sebut kan, percaya pada Allah dan hari akhirat, benda ghaib. Kemudian cukup ke percaya? Cukup tak kita nak percaya je? Tak apa, aku percaya Allah ada, aku percaya. Percaya sesaja tak boleh lah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Nampak? Kena sembahyang, tunaikan solat. Barulah itu bukti kita tambah lagi keimanan tu. Solat. Solat tu kita percaya pada yang gaib lah. Sembah Allah, nampak Allah. Ada nampak? Ada. Cuma kita bersifat ihsan di dalam solat, bersifat ihsan. Merasakan bahawa Allah melihat. Kan? Kemudian cukuplah solat. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebahagian harta yang kedekut. Nak ceritanya jangan kedekut. Sembayang tak, tapi jangan kedekut. Ada sembayang Jumaat, betul. Pergi sembayang tak, je tengok kan, kadang-kadang musim Covid ni insya-Allah lah, alhamdulillah semua rajin sedekah kan. Sebab mungkin dia dengar ustaz cerita sedekah itu dapat menghindarkan diri kan. Mungkin banyaklah sedekah kan. Tapi dah cerita dia masa dulu kan. Mayang-mayang kan, lalu tabung pejam tu tidur. Ada bangannya tu kan. Lepas tu kedekut tu kan. Kira keluar duit, terkeluar pula RM50 kan. Masuk balik. Orang ni lah kedekut kan. Masuk dia balik kan. Dia cari poket sebelah. RM5 ya, kedekut masuk RM50 tu. Percaya ke gaib tak? Percaya tak? Rezeki tu kan Allah kan. Percaya tak? Nak tengok kita tu Allah uji kita. Allah uji kita. Nampak? Itu infak, maknanya rajin sedekah, rajin. Yang harta simpan banyak-banyak tu buat apa tu tak? Apa simpan harta banyak-banyak tu kan? Anak-anak pun dah kerja
Buat apa dia bantal tu banyak? Tak apa. Sedekah lah. Supaya sedekah itu infak kan, wakaf yang paling bagus tu orang buat wakaf lah. Wakaf. Saya lebih untuk tuan-tuan carilah jalan untuk berwakaf. Kan? Supaya apa yang tuan wakaf tu esok mati tu pahala tu terusan. Kan? Itu antaralah yang ada sikit, tak apa, buat sikit. Pelan-pelan. Baik. Selain daripada itu, Sayyidina Ali berkata, takwa ialah takut pada Allah yang mulia. Kemudian beramal dengan kitab yang diturunkan. Amal dengan Quran tu, beramal. Apa yang Tuhan suruh, beramal. Dan juga redha dengan sedikit dan bersedia untuk hari kesudahan. Itu Sayyidina Ali kata. Dan dia kata apa? Dia kata takwa tu takut pada Allah. Betul, itu pertama, takut pada Allah. Kemudian beramal dengan kitab. Beramal, jangan baca je kan Quran. Dah bagus kita baca Quran, baca kan, baca je, tapi kita tak beramal dengan Quran, apa yang Quran ajar. Kena mentingkat dah. Maknanya ilmu, kena tingkatkan ilmu Quran. Ada orang hafal Quran betul, sungguh, tapi dia tak faham. Betul faham. Maknanya apa? Cari jalan macam mana nak faham Quran. Macam mana nak faham ayat ni ayat ni, supaya kita faham, kita tahu apa perintah Allah. Kemudian redha dengan sedikit. Yang sikit pun kita redha. Dapat sikit pun alhamdulillah, tak apa. Ni kan. Tapi sedekah jangan sikit-sikit. Sedekah banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak kan? Yang kita terima lah sikit. You kira kan. Allah, kira kan. Saya cerita saya lah. Saya cerita pasal saya lah. Tak nak, saya pun tak nak macam tu kan. Hari ni kuliah dekat surau sini, surau Sungai Balak ni kan. Bayar banyak ni. Tiba-tiba dapat pula. Dapat ni lah. Call kan. Masjid ni panggil ni, bayar mesti banyak ni kan. Pergi sana. Tak mau lah. Kita dah janji kat sini lah. Saya macam tu. Saya tak apa, saya ada kuliah tu dah. Panggillah orang lain. Kalau tidak, lepas tu pun saya bagi nama siapa-siapa lah, ganti. Tak apa lagi. Kena cari kan. Tak, janganlah tengok sana banyak pergi. Boleh. Itu ujian pada saya lah. Sekali saya lah ujian kan. Nampak tu kan. Walhal apa pun. Okay. Rezeki ni Allah. Dah, yakin. Okay. Kemudian banyak ni, sebab kalau saya banyak saya hurai kat sini. Tapi masa kan, kita kesutukan masa. Kemudian kita pecah, itulah di antara takwa. Kemudian tingkatan takwa ada 3. Ni tambah. Tingkatan takwa, siapa ada tu tulis. Tingkatan takwa ada 3. Ada 3 peringkat. Takwa ada berapa peringkat? Pertama, orang yang meninggalkan perkara yang haram. Orang yang meninggalkan perkara yang haram. Yang perkara haram dia tinggalkan. Yang halal dia ambil. Yang subhah pun dia tibai. Ada. Itu tingkat pertama lah. Dia subhah pun dia, Betul tak? Ada orang macam tu kan. Zaman baru-baru ni viral kan. Umat Islam, ada orang Islam makan di non pork kedai yang tulis kan, non pork kan, bedal juga. Allah, macam dah tak ada tempat dah makan ke kan. Banyak tu kedai Muslim kan. Yang situ pasal apa, memanglah ada orang tu beritahu, kata saya pernah kerja kat tempat tu kan. Memanglah dia tak disediakan makanan yang haram tu kan. Kan nak sebut dia lain macam sikit kan. Tapi kedai pasal apa? Pasal kebanyakan customer yang kuat makan ni orang Melayu. Kan, dia orang mau cari jalan macam mana nak bagi tuan. Dia tak boleh nak ambil logo halal. Dia pun non pork kan. No pork kan. No pork kan, non pork rasanya kan. Masuk juga. La ilaha illallah. Itu orang pertama. Itu generasi orang takwa yang pertama. Dia yang haram je tu tinggal. Okey. Lepas tu yang halal ambil, yang syubhah pun sumbat juga.
Kan? Jaga-jaga. Yang kedua, orang yang melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang ni, yang haram dia tolak, yang subahah pun dia tolak. Yang halal dia ambil. Okey. Orang yang melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Maknanya dia jaga. Yang subahah pun dia tolak. Dia tahu subahah. Yang halal dia ambil. Itu peringkat. Kita bukan peringkat kita lah, kan? Peringkat kita lah mungkin lah. Pada saya tuan-tuan peringkat ni lah. Pasal datang jemaah ni semayang, mana tahu yang mana halal, kan? Yang syubhah tu mungkin fikir juga lagi, kan? Ada syubhah ke apa, kan? Fikir lagi. Okay? Hati-hati, mana hati-hati, tuan-tuan, hati-hati. Juga kita. Kemudian ada satu peringkat lagi. Ini memang ini yang paling champion lah. Kalau ini dah title ni, para sahabat biasanya wali-wali Allah ni macam ni lah. Saya pernah jumpa orang macam ni, okay? Meninggalkan perkara yang tiada apa-apa sebab, takut terjadi apa-apa. Maknanya apa? Yang haram pun ditinggalkan, yang apa, syubhah pun ditinggalkan, yang halal pun sikit-sikit dia ambil. Kita halal, yang kita halal bedal, kan? Yang ni cop halal, jalan. Tapi ada satu golongan ni halal pun dia jaga. Ya Allah, dengan halal pun dia jaga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada satu kalam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata apa? Kami meninggalkan 9/10 dari perkara halal. Nampak? Ni contoh apa? Saya jumpa lah. Tuan-tuan biasa makan nasi lemak, kan? Nasi lemak, kan? Okey. Ikan bilis tu halal tak? Ikan bilis halal, kan? Halal, ikan bilis yang lain makanan. Yang dia kecil-kecil, kan? Telan tak? Telan, kan? Pernah fikir tak yang tu, yang tak kopik tu? Yang kecil-kecil tu kan senang nak kopik ke? Senang nak kopik. Itulah. Itulah. Ada orang yang itu, yang dia jaga, dia tak makan. Ada kan kata satu tuan-tuan, ni ceritanya, nak ceritanya ada satu tingkatan orang takwa ni. Dia tak makan. Saya dah jumpa. Subhanallah, asingnya. Dia bertanya saya tanya tuan guru, kenapa tak makan? Tak apa. Nak makan lah, dia kata, kan. Tak kopik. Baru saya faham. Tak kopik. Kan macam tu, kan, ada tak kopik. Selalunya orang-orang yang menghafal Quran dia jaga. Yang hafal Quran ni dia jaga. Dia kata tu, dia tengok. Tak kopik dia buka. Itu dah ada. Itu contoh. Satu lagi contoh adalah yang halal tu dia jaga halal tu, dia ambil sikit. Makan halal tak makan. Makanan halal, tapi dia ambil sikit. Sebab apa dia ambil sikit? Sebab takut ngantuk. Ambil banyak-banyak, lebih-lebih ngantuk dia. Betul tak? Dia ngantuk. Dia fikir. Pasal tu dia puasa, kan? Dia puasa banyak. Ada orang macam tu. Tuan-tuan, insya-Allah lah. Mungkin bila saya cerita ni, nanti tuan-tuan akan sampai tahap yang satu lagi lah. Ayah-ayah lah, semua, especially ayah-ayah lah. Ayah-ayah, kan? Saya pun doa lah. Jaga lah, pada cerita jaga. Sampai tahap tu, kan? Jaga. Tengok nak makan pun tengok. Telur tu basuh tak? Betul-betul. Berarti betul, kan? Tengok, tengok telur tu basuh tak betul-betul. Sebab apa? Nak jaga ibadah, nak jaga apa kita punya, apa kita zikir, kita nak belajar, kan? Ada orang dia waktu dia dah berumur baru dia nak belajar, kan? Itu jaga. Ada orang mana dia kecil, ada masalah, ada dia kecil dia dididik, kan? Yang macam saya, memang saya dah ke depan baru saya apa ni, kan, belajar. Itu jaga lah, memang kena jaga betul. Tidak ada lupa, banyak lupa dia ingat. Okay. Maknanya apa? Bukanlah kata yang halal tu tolak terus, kan? Maknanya sahabat dia macam tu. Dia kata 9/10 yang halal dia tolak. Maknanya dia jaga yang tu pasal apa? Takut. Tu dia kata takut terjadi apa-apa. Okay. Makan itu halal, kan? Makan makanan halal. Tapi boleh tak makan tu menjadi penyebab penyakit? Boleh, kan?
Kenapa jadi penyakit? Kerana berlebihan. Gula halal tak gula? Halal tak? Halal gula kan? Tak ada, jarang lah tengok gula tu tak ada apa. Semua gula halal kan. Tapi kalau ambil lebih, mudaratkan, betul lah. Itu dia. Dah nampak, faham lah, boleh faham dah kan? Faham kan? Itu. Jadi jagalah. Okey. Itu takwa. Tingkat takwa. Kalau tidak, tiap minggu kita dengar kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kan. Ini kita dengar tiap minggu. Tu nganga, dengar nganga. Apa imam cakap? Tak faham dia dah. Hari ni insya-Allah boleh faham dah. Okey. Kat mana kita? Jadi kita tahulah kat mana kita ni, kat mana. Supaya kita tahu di peringkat mana kita ni. Tuan-tuan boleh tahu. Tapi janganlah sebab kita tahu tu kita dah rasa riak pula, tak. Bukan dah tu kan. Kita tahu kat mana kita. Kalau ada mudarat je, kita tahu kat mana kita. Kenapa jadi macam ni. Itu dia. Baik. Itu takwa. Rasulullah sebut takwa. Kemudian Rasulullah sebut lagi yang kedua, bila Rasulullah sebut yang takwa, dia kata bukan itu Rasulullah kata. Itu bukan soalan yang kami nak tahu. Jadi Rasulullah sebut apa? Sebut Nabi Yusuf. Kalau macam tu, Nabi Yusuf lah yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah kata. Kenapa Rasulullah sebut Nabi Yusuf? Kerana Nabi Yusuf tu ayah dia pun Nabi kan? Apa? Nabi Yusuf, lepas tu bin Yaqub, Nabi Yaqub, lepas tu bin Ishaq, Nabi Ishaq, kemudian bin Ibrahim, Nabi Ibrahim. Semua ayat keturunan dia tu sampai ke atas tu, semuanya ulul azmi. Kita duk bangga keturunan kan. Aku keturunan ni bangsawan kan. Nabi Yusuf tu keturunan Nabi je. Daripada dia sampai bapak dia, atuk dia yang moyang lah kan. Nabi. Nak ceritanya kan, janganlah kita bangga-bangga keturunan. Kalau ada orang bangga keturunan ni, aku ni keturunan ulama, tak boleh. Saya cakap je tu kan, aku keturunan bapak aku ustaz. Saya cakap tu bapak saya ustaz. Tapi saya tak adalah bangga. Tak apalah kan. Sebab doa. Tapi sebenarnya kan, doa tuan-tuan lah kepada anak. Doa lah yang baik-baik. Ya Allah, doakan. Tuan-tuan pernah tak doa anak jadi ulama? Pernah? Cuba doa. Ya Allah, doakan. Doa. Mudah-mudahan ya Allah anak aku jadilah seorang ulama. Sebab apa ni? Hadis Nabi kata apa? Kan? Orang yang mulia di sisi Allah tu adalah orang berilmu. Ini orang berilmu ni orang alim, orang ulama beralim. Doa kan. Doa anak jadi ulama. Apa masalah? Apa masalah kan? Betul. Tapi kita jangan doa anak orang jadi ulama. Betul. Seorang doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kan? Doa anak. Jangan lepas doa. Okey? Betul. Sebab apa ya? Dahlah kita ni bukan ulama kan. Kita ni adalah bukan ulama. At least kau aja adalah keturunan kita ulama. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Nampak macam tak logik ke? Tak logik ke? Aku macam ni. Janganlah fikir kita, pasal kita ada rasa, kadang-kadang kita rasa macam kita tak apa nak baik tu, baguslah. Bagus tu. Supaya kita tahu, aku ni hamba Allah. Tapi doa lah kita. Mana tahu doa tu kita makbul, tiba-tiba Allah makbulkan doa kita juga. Dapat anak, dah cucu. Tak ada anak, cucu kan. Cucu dia cicit kita jadi ulama. Mana tahu, insya-Allah. Doa je tu Kemudian kan, sebab apa? Semua nak ceritanya nak cantas tu apa, yang orang yang berbangga-bangga keturunan. Orang tak payah bangga keturunan kan, tak payah bangga tu. Nabi Yusuf tu lagi dahsyat. Maknanya orang yang mulia tu Nabi ke atas. Nabi Yusuf ke atas tu lah orang mulia. Nabi cerita lah. Maknanya tak adalah kemuliaan tu, dah tak ada lah kan. Kita hanya memuliakan orang je. Kita itu sebab Nabi suruh kita memuliakan orang. Siapa kita perlu muliakan? Orang tua kita muliakan. Orang apa? Tuan-tuan guru kita muliakan. Guru-guru lah. Kita muliakan. Memang budak kecil pun kita kena muliakan. Orang miskin pun kita muliakan. Lepas tu apa? Ibu tunggal pun kita muliakan. Ibu tunggal. Banyak kes-kes ibu tunggal sekarang, ibu tunggal yang banyak kan.
apa, jadi ibu tunggal je, dah hilang jadi lain. Banyak kes kan. Tapi yelah, siapa nak tolong selamatkan tu? Orang masih dengar kan. Adalah kan, insyaAllah. Balik abang dia kata di luar dia kata tu. Apalah. Ceritanya itulah, siapa nak tolong selamatkan kan. Okey. Ya Allah kan. Okey. Kemudian barulah kan, lepas tu Nabi sebut, Nabi kata apa? Lepas tu kata, ya Rasulullah, bukan itu kami maksudkan, bukan kata. Oh, kalau macam tu kamu masukkan ni siapa antara golongan kamu ni, Arab ni kan, yang paling mulia lah. Tu Rasulullah, betul, naam dia. Betul. Jadi apa Rasulullah tak sebut pun si fulan tak ada. Rasulullah tak sebut. Rasulullah sebut apa? Dia kata apa? Kan, orang yang paling mulia di sisi apa antara kamu adalah orang yang, dia kata, yang baik pada zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah tu dia baik kan. Itulah juga orang yang baik pada zaman Islam ini. Tapi walaupun dia baik zaman jahiliah, dia tidak beriman lagi kan. Tapi masa zaman Islam ni pun dia baik. Tapi syarat dia, okey, apabila mereka alim dalam urusan agama. Yang penting alim dalam urusan agama. Tak kira tuan-tuan, kita ni sebenarnya nak ceritanya kan, kita ni jahil je daripada mula. Betul? Siapa berani kata dia, ustaz saya memang alim dulu, lahir alim. Ada, semua kita ni jahil je. Termasuk orang yang cakap ni sama ke? Tapi kita belajar lah kan, sikit-sikit tuan-tuan belajar kan. Itu pun ada yang awal, alhamdulillah daripada awal dia kan. Ada yang dah pertengahan umur baru belajar agama, betul? Ada yang dah tua. Yang paling yang tak bagus ni, yang dah tua pun tak belajar agak lagi. Itu masalah. Betul? Itu je masalah. Bukanlah saya nak kata orang tua, tak. Tuan-tuan haji semua baguslah dengar kan. Tapi ada orang macam tu saya jumpa, Allah Akbar. Tapi doa je lah, takkan nak marah kan, takkan nak cakap pakcik ni dah tua ni dah kan? Tak boleh lah kan. Doa je lah, mudah-mudahan pakcik ni yelah, datang relax je, bukan sok pendek. Saya kerja ke masyarakat, saya tahu lah kan, masuk kampung kan, tengok relax je kat depan rumah, dah tua tu kan, duduk ada kursi malas tu kan, kecek kan, pakai sok pendek je, baju tak pakai. Allah. Kenapa? Ada orang macam tu, maknanya kita perlulah sesuatu kan. Kenapa orang berilmu tu kan dimuliakan Allah? Okey. Kerana mereka mampu, orang yang berilmu ini dia mampu menggabungkan ilmu pengetahuan dan kerohanian. Orang yang berilmu, ingat saya cakap, orang yang berilmu ni adalah orang yang dia mampu gabungkan ilmu pengetahuan dia, dia ada pengetahuan dan kerohanian dia. Takkan ada orang dia ada pengetahuan tapi rohani dia ke laut. Tak boleh. Ada orang kerohani dia bagus tapi tak ada ilmu pun tak boleh. Nampak? Jadi apa dia orang yang berilmu ni? Orang yang ada ilmu, kemudian dia rohani dia gabung. Baik. Maka orang itu akan menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ataupun ulul albab. Siapa ulul albab ni? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring. Tetapi bukan sekadar mengingati Allah sahaja,
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian kekuatan ilmu, pengetahuan dan kerohanian itu dapat digabungkan, baru mereka mampu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Tuhan kami, baru dah dia boleh kata. Bila dah gabung semua tu baru dia mampu kata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Inilah yang dinamakan, inilah dia yang dinamakan, bila sampai tu puncak segala keimanan, faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Itu je, orang berilmu ni dia tahu kan, dia tak nak masuk neraka. Macam saya cakap tu sebelum ni lah, dia kata pilihlah, nak syurga ke tak nak neraka. Kan? Orang banyak kadang-kadang tak faham saya tanya macam tu. Bila saya explain baru dia faham. Betul lah kan, masuk syurga belum tentu tak masuk neraka, betul? Tapi kalau tak masuk neraka nak pergi mana? Syurga lah. Apa lagi? Ada orang berilmu dia tahu, aku tak nak masuk neraka. Kalau dia so and so je kan, tak apalah, masuk neraka dulu tak apa. Ampun, satu hari kat neraka tu berapa lama? Itulah dia tuan-tuan. Rasa cukuplah sekadar itu kan. Hari ni perkongsian saya, jangan lupa kan, doalah insya-Allah kan, mudah-mudahan COVID-19 ini ya, diangkat Allah Taala. Itulah dia kepuasan saya tentang ilmu mengangkat martabat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah SWT. Yang kurang itu adalah kekurangan diri saya. Saya mohon maaf anda yang ada yang terkasar bahasa, tersilap kata atas penyampaian saya. InsyaAllah saya doakan ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang dirahmati Allah SWT. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.